Okay, katakan kita ambil soalan 12B. 12B 7x squared x minus cos squared x equals to 1. Okay, sekarang ni dia punya range dia, kita tengok x between negative pi and pi. Okay, bila kamu nampak je pi ni, maka jawapan kita mesti dalam radian. Okay, mesti dalam radian. Itu yang pertama lah. Okay, biasa kita akan bincang x between 0 and 360 biasanya. Kalau yang macam ni, maksud dia, kita kena bincang 4 sukuan. Ini. Okay. Tapi kalau yang macam ni, x between negative pi and pi, maka jawapan kita nanti kena hati-hati sikit lah. Okay, jawapan kita maksimum kita boleh bincang daripada kosong sampai maksimum pi. Okay, bila kita punya angle kita lebih daripada pi, maka kita tak boleh lebihkan. Tak lebih. Kita kena baca terbalik. Kita kena baca daripada bawah pula. Kalau terlebih. Contohnya tu kan. Jadi kalau katakan kita punya graf berada pada third quadrant ni, maka angle kita sepatutnya kita baca sini lebih daripada 180. Tapi disebabkan syarat ni, kita tak boleh baca. Kita kena baca daripada bawah. Maksimum daripada bawah ni, maksimum adalah negative pi. Okay. Jadi kita kena hati-hatilah untuk soalan yang macam ni. Okey, kita sambung. Okay. Kalau kita nak selesaikan trigonometry equation, kita kena pastikan dia ada punya term dia sama. Sama. Kalau sin semua. Kalau cos, semua cos. Sekarang ni untuk di sini kita nampak bercampur. Jadi kalau bercampur tak boleh. Okay. Jadi kita kena tukar salah satu ni dalam sebutan sin. Jadi kita ingat balik, kalau kita ada sin squared x plus cos squared x. Ini berapa jumlah ni? Berapa jumlah ni? Okay, seorang jawab berapa ni? Berapa? 1. 1. Ya, betul. Okay, jadi kita akan gunakan identity ni. Kita akan gunakan identity ni. Kita gunakan identity ni untuk kita tukar ni. Jadi pilih sama ada nak tukar cos ataupun nak tukar sin. Mana-mana boleh. Katakan saya pilih saya nak tukar cos ni kepada sin. Okay. So kita akan ambil so 7 sin squared x minus, okay, saya tukar ni. Jadikan cos ni sebagai tajuk. So kita akan dapat 1 minus sin. 1 minus sin squared x equals to 1. Maksud dia, saya ubah ni. Supaya semua sebutan dalam sin. Okay, kemudian kita kumpulkan. So sin squared plus sin squared. Okay, kita ada tolak 1. Tolak 1. Bawa ke sana, kita akan dapat 2. Okay. Kita punya soalan equals to berapa? Equals to 1, betul ya? Equals to 1. Betul. So kita akan dapat, sebelah kanan ni akan dapat 2 lah. Okay. Kemudian, ini sebenarnya kita boleh jumlahkan ni. Kita akan dapat 8 sin squared x equals to 2. Kemudian sin squared x equals to 2 over 8. 2 over 8 dia sama dengan 1 over 4. Okay, setakat ni boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, bagus. Okay, kemudian bila sampai di sini, kita akan ulang balik yang kita buat sebelum ni, soalan 11. Sama je cara dia. Maksudnya kita akan teruskan dengan 2 step ni. Yang pertama, find the basic angle. Ini sebenarnya
Kita boleh selesaikan ni. Sin x equal to square root of 1/4. So kita akan dapat plus minus 1/2. Okay. Jadi kita akan dapatkan basic angle dengan cara inverse of sin. Kita akan ambil nilai yang sentiasa positif lah. Okay. Ini kalau kita guna calculator ni berapa ni? Muslihah, ada Muslihah? Muslihah ada? Hello Muslihah? Ada, sir. Okey. Ni apa jawapan ni? Basic angle ni. 30. Okey, betul. 30. Kemudian step yang kedua baru kita ambil kira. Okey, sekarang ni kalau ikutkan kita kena ambil plus minus. Kalau plus minus maksudnya kita akan bincang semua sekuan lah. Semua sekuan. Kalau positif ada dua. All sin, tangent, cos. Kalau positif, dua. Tapi kalau kita ambil negatif, sama lagi. Tangent, cosine tangent dan cosine cos. Okay, maknanya kita kena bincang empat kawasannya. Okey, kemudian tadi kita tengok tadi, range soalan tadi dalam bentuk pi kan. Bila pi, maksudnya jawapan dia mesti tukar dalam bentuk radian. Jadi kalau kita nak tukar daripada awal, boleh guna calculator, masa nak tekan shift sign tu, kamu kena tekan mode radian. Pilih mode radian dulu. Itu baru kamu tekan shift sign 1/2. Nanti soalan akan tukar dalam bentuk radian lah. Okay. Ataupun saya boleh tukar kepada pi/6. Sebab pi ni nilai dia 180. 180 bagi 6, 30 lah. Okey. Ataupun nak guna perpuluhan pun tak apa. Boleh. Kamu tekan mode radian daripada awal. Tekan shift sign 1/2. So dapat perpuluhan lah. Okay. Ataupun lebih cantik, lebih mudah guna pi/6. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita ambil kira sekuan yang pertama. Kalau kita ambil sekuan yang pertama, first quadrant, maka x tu sama dengan alpha lah. So ingat balik yang kita bincang nombor 11 tu. Kalau sekuan yang pertama, x tu sama dengan alpha, basic angle. So jawapan dia pi/6. Sama juga kalau kita teruskan dengan second quadrant, x ni kalau kita refer nota soalan 11 tu, kalau sekuan yang kedua kita guna pi, kita guna pi 180 asalnya, 180 tolak alpha, ataupun kita boleh guna pi tolak alpha. Okey, pi tolak alpha. Alpha tadi pi/6. Okey, kalau yang ni kita akan dapat 5 pi/6 radian. Okey, betul tak? Okey, kalau third quadrant, biasanya kita akan ambil 180 tambahlah dengan alpha. Betul? Kalau sekarang ketiga, sepatutnya 180 tambah alpha. Tapi soalan tadi kan bagi tahu. Saya dah ingatkan daripada awal ni, maksimum adalah pi. Maksimum. Tapi kalau terlebih, kita kena baca terbalik pula. Kita kena baca daripada bawah. Ni sampai sini. Maksimum negative pi. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan angle yang ni, kita kena ubah sikit lah formula. Maksudnya maksimum negative pi. So saya akan ambil negative pi. Tetapi kena tambah dengan alpha. Okay. So negative pi tambah dengan pi/6. Okay, ini berapa ni? Visalini. Ada Visalini? Hello Visalini? Visalini ada tak? Hello?
Okey, Gan. Gan Anwin. Ada? Gan? Hello? Dengar tak? Ni mana yang senyap semua ni? Dengar. Dengar sir. Okey, Gan. Gan mana Gan? Gan segan. Ada? Okey. Gan tak ada. Siti Ainul. Siti Ainul. Mana Siti Ainul? Ada? Ada. Hello? Siti Ainul, apa jawapan ni? Negative pi plus pi over 6. Lama kira. The quadrant answer eh? Kamu guna je negative 1 plus 1 over 6. Negatif. Negatif. Sudah. Sikit je nombor dia. Kamu guna negatif 1 tambah 1/6. Negatif 5 over 6. Over 6. 5. Okey. Kamu ambil je negatif 1 tambah 1/6. Okey. Kemudian fourth quadrant. Okey, fourth quadrant. Maknanya saya nak cari yang ni lah. Yang ni. Kan? Ini sebenarnya alpha. Okey, jadi kalau fourth quadrant, disebabkan ini kan ikut jam ni. So dia akan sama dengan negatif alpha. Negatif alpha. So negatif 5/6. Okay. Jadi untuk soalan 12 ni, pengiraan dia sebenarnya sama. Cuma beza dia punya range tu dalam bentuk pi. Dalam bentuk pi pula dia bezakan. Dia ambil sampai maksimum pi. Lebih daripada tu kena guna negatif pi. Jadi kalau jumpa soalan ni, kamu kena tengok betul lah. Tengok betul dia punya range dia. Okay. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh sir. Kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan 13. Soalan 13. Kita teruskan dengan soalan 13. Okay, soalan 13 ni saya ubah sikit. Okay, saya siap. Mana saya nak tukar. Oh yes. Okey, kita tengok soalan 13. Soalan 13. Nampak sikit. Soalan 13. Okey, kita tengok soalan 13. Soalan 13, yang pertama kita nak show. Yang pertama kita nak show 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equals to 1. Untuk tajuk ni, dalam exam tak keluar ni tajuk ni. Tapi dalam, kita akan keluarkan dalam group assignment. Group assignment nanti saya akan bagi minggu depan. Okay, yang soalan show ni ada. Okay. Kemudian, kita nak show, dia sama dengan tangent. Betul tak dia sama, apa ni, equals to 1. So that the equation 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equals to 1. Kemudian kita boleh tulis dalam bentuk in the form of tangent squared. Okey, maksud dia ni boleh tak kita tukar kepada tangent squared x minus 2 tangent x minus 3. Contoh. Kan? Okay, jadi sekarang ni kita tengok soalan ni, dia bercampur kan. Dia bercampur ni, ada sin, ada cos. Kemudian ada cos 2. Okay, jadi kalau kita tengok, kalau nak jadikan tangent, saya mesti ambil sin per cos. Kan? Jadi sekarang ni, katakan ni soalan yang ni, terus yang pertama ni,
katakan equation yang pertama ni, saya bahagi semua dengan cos square x. Ini kita kena cuba ni. Katakan saya bahagi semua tu dengan cos square x plus 4 cos square x over cos square equals to 1 over cos square x. Okey, nanti kita akan dapat, ini kita boleh cancel ni. Ini kita boleh cancel. Tak. Ini akan jadi 1. Ini akan jadi habis. Okay. So kita akan dapat 2 sin x over cos. Tangent cos root. Tangent cos root. Boleh tak? Ini kalau sin cos. Okay, kita cuba dulu. So kita akan dapat 2 tangent x plus 4 equals to 1 over. Okay, ini sebenarnya dia sama dengan secant kan. Saya boleh ubah ni. Ini sebenarnya dia boleh sama dengan secant square x. Boleh tak usahakan ni? Ada yang tak faham? Faham. Faham Okay, kemudian kita tengok balik, sebenarnya kita ada identities kan. Sin square x plus cos square x yang tadi. Dia sama dengan 1 ni. Sama dengan 1. Okay, kemudian, kalau saya bahagi semua dengan cos 2, kita akan dapat formula yang baru. Tangent square x plus 1 equals to secant square x. Ingat tak? Ni kalau tak ingat ni kamu rujuk balik pada nota kuliah. Ada formula ni. Formula ni ada. Okay. Jadi sekarang ni, yang sebelah kanan ni saya boleh tukar. Sebelah kanan ni saya boleh tukar. Sin square x ni dia sama dengan tangent square x plus 1. Jadi kita boleh teruskan 2 tangent x plus 4 equals to secant ni dia sama dengan tangent square x plus 1. Kemudian kalau kita permudahkan, sebenarnya kita akan dapat tangent square x minus 2 tangent x. Kemudian kita akan dapat negative 3 equals to 0. So kita dah berjaya tunjukkan shown ni. Jadi kalau kita nak ubah sesuai, kita kena tengok mana identity yang sesuai digunakan. Okay. So nanti kamu rujuk balik lah. Bila sampai sini, kita tengok soalan hence. Find the solution for x. Okay, sekarang ni soalan yang seterusnya hence. Maknanya mesti gunakan maklumat yang kita dapat dia. Hence, kita nak solve. Kita nak cari find the value of x. Tapi kita punya range kita adalah x between 0 and 2 pi. Ini pun sebenarnya dalam radian juga. Nampak je pi, maka jawapan mesti dalam radian. Okay. Dan berbeza dengan yang tadi. Okay, sekarang ni pi maksimum 2 pi. Maksud dia, kita akan buat 4 sequence. Okay. Maksud dia kalau lebih daripada pi, kita masih boleh guna lagi. Okay. Berbeza dengan range yang tadi. Okey, jadi kita factorize. Okey, kalau kita factorize, dapat x sama dengan 3, x sama dengan negatif 1. okey, yang pertama sama dengan 3. Ya, 3. Satu lagi? Negatif 1. Yes. Jadi kita guna calculator je lah untuk factorize yang ni. Tapi jangan guna x. Tulisan akhir nanti kita tulis tangent x. Sebab soalan dia satu bintang tangent. Okey, kemudian setiap ni kita akan selesaikan bermula dengan basic angle. So basic angle equals to inverse of tangent 3. Okey, ni ada jawapan tak?
Siti Ainul. Ada Siti Ainul? Ainul ada? Ya, ada sir. Okey. Yang ni kalau kita ambil degree berapa ni? Shield of tangent 3. Berapa? 71.56. 57. 31. 71. 31.57. Sir, 71.57. Oh, 71. Okey. Maknanya angle dia pelik-pelik sikit kan? Jadi, kalau macam tu, daripada awal itu kamu tukar dalam bentuk pi. Cuba tukar dalam bentuk pi. Kalau tukar dalam bentuk pi, maksudnya daripada awal tu kamu tekan mode radian. Tekan mode radian. Okay, daripada awal, so tekan mode radian. Tekan shift tangent 3. Okey, berapa yang mana? 1.25. 1.24. 249 lah. Betul? Kurang lah. Okey, jadi disebabkan soalan guna pi, sudah kita kena faham itu adalah radian. So tekan mode radian. Okey, kemudian tangent positif. Okey, tangent positif kita ada dua, all sin tangent. So kita kena bincang lah. Kalau sekuan yang pertama, sama lah jawapannya kan. So x equals to 1.249. Kalau sekuan yang pertama. Kalau sekuan yang ketiga, x sama dengan sekuan yang ketiga maksudnya pi lah. Pi tambah alpha. Okey, kalau kita ambil pi jangan guna 22/7. Kamu guna calculator je. Shift exponent, AXP. Plus 1.249. Betul, kita dapat 4.39. Betul tak? Betul, sir. Betul okay. So, macam tu lah. Okey, kemudian kita ada satu lagi. Sebelah kiri ni. Kita akan dapatkan dia punya basic angle. Ini kalau kita cari basic angle ni berapa ni? Alpha equal to inverse of tangent. Pastikan ada modulus. Ini berapa jawapan ni? Inverse of tangent. Shift tangent 1. 0.785. Negatif 1.4 pi. Oh, salah. Macam mana? Eh. Nak buat dalam pi pun boleh. Oh, sama je. Sir, Ya, sama. tapi jawapannya negatif, sir. Okey, kemudian tu. Ya, ada macam ni. Saya dapat negatif. Ini negatif. Negatif. Jawapannya negatif Ingat, bila kita 0.7. cari basic angle, pastikan mesti jadikan dia positif. Itu Oh, yang ya saya ke? buat modulus tu. Ingat, Okey. basic angle pastikan angle dia mesti positif. Okay. Yang negatif tu kita ambil kira kemudian. Kita akan ambil kira masa kita nak buat second step. Masa second step ni baru kita ambil kira negatif. Tangent negatif berada pada sukuan 2 dan 4. Betul? 2 dan 4. Betul. 2 dan 4. Jadi kalau kita ambil kira sukuan yang kedua, maksud dia pi subtract to alpha. Okay, ini kamu kena kriteria pi tekan shift exponent pi pola alpha. Alpha tadi 0.785. Kita dapat 2.36 lebih kurang. Okay. Kalau kita ambil kira sukuan yang keempat. Ini kenapa saya ambil itu Azman. Kita tulis X. Okey. Kalau kita ambil sukuan yang keempat, maka dia sama dengan negatif alpha. Sebab dia pecah. So, jawapan dia negatif 0.785 radian.
Okey, itu contoh lah. Okay, boleh? Tekan ni. Boleh. Okay, kita tengok soalan 15. Kita teruskan satu lagi soalan. Soalan 15. Okay, soalan 15. If tangent x over 2 equals to t. Bukan soalan 15. Kita buat yang lain. Kita buat soalan 14. Soalan 14. Okay, soalan 14. Mirul, tutup mic Mirul, Mirul. Ha? Tak Mirul tadi. Bising. Okay, soalan 14. By using t equals to tangent theta over 2. Okay. Kadang-kadang soalan dia bagi trigonometry equation. Tapi kita nak solve by using substitution t equals to tangent theta over 2. Jadi, bila kita nak solve, pastikan kita mesti gunakan gantian t. Okay, contoh katakan saya nak buat soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okay, jadi kalau kamu jumpa je t ni, maka kamu mesti start dengan tangent theta sama dengan 2t over 1 minus t squared. Okay. Nak tahu kenapa, kamu kena tengok balik nota kuliah. Daripada sini, macam mana boleh pergi ke sini? Kamu tengok balik nota kuliah. Tapi kalau kita nak jawab soalan exam tu, soalan tugasan je, kita bermula daripada sini kalau guna T. Okay. Nanti kamu rujuk nota, kenapa dia jadi macam ni. Kemudian daripada situ, kamu kena buat right angle triangle. Andaikan theta tu berada di sini, kamu gunakan SOHCAHTUA. Okay. Kalau tangent, maksudnya opposite, adjacent. Maksudnya opposite adalah 2t, adjacent adalah 1 plus minus t squared. Okay. Jadi, kita kena cari. Gunakan Pythagoras theorem, cari kat sini. Jadi kamu kira kamu akan dapat 1 plus t squared. Jadi kalau soalan tu, dia bermula dengan ni, t, maka kamu mesti buat step ni. Okay. Bila nak jawab, kena buat yang dulu. Kamu kena buat yang tu. Okay, sudah. Okay. Kemudian daripada situ, tujuan dia supaya kita nak dapatkan sin tu apa? Sin theta tu berapa? Cos theta tu berapa? Itu yang kita kena lengkapkan right angle triangle ni. Okay. Kalau sin tu maksudnya opposite hypotenuse. Opposite 2t, hypotenuse 1 plus t squared. Daripada right angle triangle ni. Kemudian cos. Cos adalah adjacent hypotenuse. Adjacent 1 minus t squared. Hypotenuse 1 plus t squared. Okay. Kita kena settlekan dulu. Bila guna t equals to tangent theta over 2, mesti bermula daripada sini. Tujuan dia supaya kita tahu sin berapa, cos berapa. Okay. Kamu jangan hafal banyak ni. Ini tak payah hafal. Okay. Lepas tu kamu ganti dalam equation yang ni tadi. Equation yang atas ni. Boleh ke sekarang ni? Boleh. Ada yang tak nampak? Nampak. Okay. So, saya teruskan ni. Okay. Kemudian kamu ganti dalam ni. 3 cos theta. Cos theta ambil yang ni. Minus 4 sin theta. Sin theta ambil yang ni. Okay. Saya ganti. Saya salin balik. 3 cos theta minus 4 sin theta equals to 4. Okay. So, kita akan ganti. Kita terpaksa ganti ni sebab nak ikut soalan. Hendak soalan. So, kita akan ganti yang ni. Subtract to 4 sin 2t over 1 plus t squared equals to 4. Okay. So, ingat kalau kita tengok dalam mata kuliah, denominator ni kita kena hilangkan. Kita akan bawa ke sebelah kanan.
Yang di atas ni kita expand 3 minus 3t squared minus 8t equals to 4 multiplied by denominator. Denominator sebelah kiri ni saya bawa ke kanan. Okay. Kemudian kita simplify. Ini kita kumpulkan dia. Saya expand ini. Okay, jadi kita akan dapat 7t squared. 7t squared plus 8t plus 1. Okey, kemudian kita akan guna calculator. Kita akan cari factor dia. 7, 8 dan 1. So nanti kita akan dapat t equals to 91. Satu lagi t sama dengan berapa? Satuan je. Saya dapat satu lagi apa perpuluhan. Negative 1 Ya. over 7. Bukan 1/4 ke? 1/4. 1/7 lah tapi. Boleh. 1/7? Ya. Wah, 1/7 boleh. Betul. Okay. Kalau dalam fraction, kita akan dapat 1, nanti 1/7. Baru dia guna, dia bukan guna test tu. Dia tekan butang atas tu Ya, butang yang tekan. Terus gitu je. Oh, butang tu tak payah tekan. Saya. Oh, jadi kalau tak tekan butang tu tak keluar lah. Saya tekan. Nanti aku tulis, kau jangan tekan tu. Yang 2 button tu jangan tekan. Tak jadi kalau tak tekan tak keluar. Cabut. Jadi kalau P apa? In-house. Kau Ya, tu dia guna not lah. mana? Jadi one note for window. Right, first. One note for window. Kenapa ni? Kalau ni. Okey. Terima kasih nanti. Okey, kemudian kita tengok soalan ni. Sebenarnya kita bukan nak cari T sebenarnya. Kita nak cari tadi T tadi kan dia soalan kata tangent theta over 2 kan? Betul? Hello? Ya. Hello? Ada. Kau jangan tidur pula. Tak. Okey. Jadi sekarang ni, okey, yang pertama, tadi kita punya range kita 0 hingga 360 kan? Okay, jadi bila soalan kita dah tukar kepada sini, maka kamu kena ingat range kita dah berubah. Daripada 0 hingga 360. Kalau ikut yang syarat yang asal ni, kita kena bincang 4 sukuan. Tapi kalau angle kita dah berubah jadi theta over 2, maka kita akan ubah paruh je. Maksudnya kita hanya bincang 2 je. Kalau yang pertama tadi semua. Tapi disebabkan kita bincang theta over 2, maka angle kita tu sampai 180 je. Kita punya range. Okay, jadi kalau kita tengok sini, tangent theta over 2. Okay, step yang pertama memang kita akan cari basic angle kan. So basic angle alpha equals to inverse of tangent. Walaupun ada negatif, kamu kena positifkan dia. Okay, jadi gunakan soalan ni dia guna degree kan. So tekan shift. Kamu dapat berapa? 45. Apa? 45? Ha. Okey, 45. Nah, kita 45. Kemudian 45. Okey, kemudian step yang berikutnya kita tengok tangent negatif. Tangent negatif berada pada sukuan yang kedua. Betul? Betul. All sign lah, sukuan kedua. Maka untuk yang ni kita akan ambil sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang kedua, maka theta over 2
dia sama dengan 180 tolak alfa. Okay. Jadi kita akan ambil 180 tolak 45. Tolak 45. Itu nilai theta over 2. Kita nak cari theta kan? Maka jangan lupa darab dengan 2. Jadi jawapan akhir dia 270. Okay. Ini untuk yang pertama lah. Untuk yang pertama. Untuk yang satu lagi pun sama. Kamu kena cari basic angle. Tekan shift. Inverse of tangent. Ada 90 juga. Okay, bila kita ada 90, abaikan 90 tu, kita tekan shift tangent. Shift tangent. Okay, tekan apa? Shift tangent. Kamu dapat apa? 1/7. 8.130. 8.130. 130. 8.130. Betul. Okey, kemudian tangent kita bernilai negatif. Sama juga kita kena ambil kira sekuan yang kedua sahaja. Okay. So kita akan ambil theta over 2. Ambil sekuan kedua sahaja. 180 tolak alfa. Ini kalau kamu kira ni berapa ni? 180. Sir. Ya. 8.130 tu dalam degree ke radian? Degree. Dalam degree. Oh, degree ya. Dalam degree. Sebab range kita dalam degree. Maka jawapan pun dalam degree. Okay. Okay, kemudian sepatutnya kita akan dapat 171 kan? Betul. Jangan lupa jawapan akhir dia mesti darab 2. So jawapan akhir dia 343.74. 343.74. Okay, so jawapan dia adalah 270 dan 343.74.